Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan ma'illah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu kewajiban puasa seperti mana yang telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan kerahmatan, bulan yang penuh dengan keampunan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melakukan satu kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, iaitu kewajipan berpuasa. Apabila kita bercakap tentang puasa dan kita berada dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan puasa itu dengan Ramadan itu. Allah kaitkan Ramadan itu dengan puasa. Sebagaimana Allah menyebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah menyebut bahawa Allah telah mewajibkan kita berpuasa seperti mana Allah telah mewajibkan umat-umat yang terdahulu. Jelas di antara keistimewaan dan kemuliaan bulan Ramadan ini, Allah anugerahkan kepada kita anugerah puasa. Dan puasa ini yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan satu ibadat yang wajib bagi mereka yang mukallaf, yang akil, yang baligh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa selama sebulan. Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa ialah untuk membentuk diri kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana puasa itu dapat membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa? Kita kembali balik kepada maksud dan pengertian puasa itu. Puasa itu maksudnya ialah al-imsak, menahan diri. Dan dari segi istilahnya ialah kita menahan diri daripada makan dan minum, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Dan kita menahan diri kita daripada mengikuti runtunan-runtunan syahwat. Syahwat, iaitulah runtunan hawa nafsu yang mengajak kita untuk melakukan kejahatan, melakukan kemungkaran, melakukan dosa, melakukan maksiat. Kita meninggalkan mengikuti runtunan syahwat tadi untuk tujuan kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makan itu harus bagi kita, tetapi kita meninggalkan makan. Walaupun minum itu harus bagi kita, kita meninggalkan minum. Semata-mata untuk kita mengutamakan, menjunjung perintah Allah daripada mengutamakan keperluan syahwat, tuntutan syahwat. Dan syahwat itu datang daripada mana? Datang daripada perut yang penuh dengan makanan yang menggelorakan syahwat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk membentuk diri kita menjadi insan yang bertakwa. Dan insan yang bertakwa itu ialah insan yang disebut oleh para ulama, iaitu insan yang menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Maka kalau kita relatekan, kita hubung kaitkan dengan kewajipan puasa dengan matlamat untuk menghasilkan insan yang bertakwa tadi, jelas Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar kita satu perkara, iaitulah mengutamakan perintah Allah daripada mengutamakan kepentingan perut. Inilah sikap mukmin yang bertakwa kepada Allah, yang mana apabila dalam hidupnya mengutamakan perintah Allah daripada mengutamakan keperluan syahwat, maka jadilah dia insan yang benar-benar bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran syurga, dan mereka beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, marilah sama-sama kita manfaatkan di permulaan awal Ramadan ini, sehinggalah di akhir Ramadan nanti
untuk kita melakukan sebanyak mungkin ibadat, sebanyak mungkin amal soleh, sebanyak mungkin perkara yang dapat memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah juga kita tanamkan satu azam, jadikan Ramadan pada tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang terdahulu. Bahkan kita anggap inilah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita dan kita akan melakukan yang terbaik untuk Ramadan pada tahun ini. Selamat selamat menempuh Ramadan al-Mubarak dan selamat berbuka puasa. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.